Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selawat dan salam buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita berjumpa dalam pertemuan siri yang ketiga pada waktu ini. Syukur Allah Subhanahu Wa Taala terus memilih kita untuk kita mengikuti terus siri pembelajaran Al-Quran daripada peringkat yang asas dan seterusnya. Mudah-mudahan kita dapat terus istiqamah sehinggalah kepada siri-siri yang seterusnya. Alhamdulillah. Apa khabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sihat, dalam kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat, ayah, ibu, anak-anak, murid semua, marilah ikhlaskan pertemuan kita pada pertemuan kali ini, sebab biasanya satu pertemuan mengambil masa lebih kurang 20 hingga ke 30 minit. Dan malam ni adalah satu tajuk yang penting untuk kita tahu siri pembelajaran Al-Quran di peringkat awal. Jadi sediakan dengan emosi, sediakan dengan perasaan, sediakan juga dengan keikhlasan. Mudah-mudahan kita dapat menimba ilmu pada siri ketiga ini. Sebelum kita meneruskan, seperti biasa, bolehlah kita tengok sekitar di waktu malam ketika ini. Cuba tengok pagi tadi sebenarnya agak berangin. Di sekarang ni hujan renyai-renyai. Tak apa, kita teruskan juga siri pembelajaran kita pada kali ini, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan kita istiqamah daripada siri ke siri, mudah-mudahan kita dapat mengikuti daripada awal sehinggalah nanti ke peringkat yang hujung. Muslimin dan muslimat, ingatan juga supaya kita dapat menyebarluaskan video ini supaya ramai yang dapat mengikuti daripada peringkat awal, insya-Allah. Mari kita teruskan isi pelajaran pada malam ni, insya-Allah. Dalam pertemuan kita pada siri kali ketiga ini, kita akan lebih detailkan, kita akan lebih terperincikan kefahaman kita tentang makhraj huruf. Dalam pertemuan kita yang lalu, kita dah maklumkan bahawa makhraj huruf ni kan ada lima makhraj kan. Ingat balik, pertama kalau kita lihat jari kita, yang pertama kita ingat jari, kita ingat 5 makhraj, 5 tempat keluar huruf. Rongga mulut, rongga mulut, kerongkong, lidah, bibir, hidung. Ulang. Rongga mulut, kerongkong, lidah, bibir dan hidung. Okay. Ini menggunakan kalau misal kata dalam pembelajaran ada yang menggunakan bahasa Melayu, ada yang menggunakan bahasa Arab. Kalau rongga mulut kita panggil al-jawfu, jauf, al-jawfu ataupun al-jawfun. Kerongkong al-khalqu, al-khalqu. Lidah al-lisan. Kalau bibir asy-syafatain, kan? Hidung al-khaysum. Itu yang lebih kurang. Jadi apa yang kita nak fahamkan ialah huruf-huruf ini keluar daripada rongga yang kita maksudkan tadi. Baik, kita ambil satu-satu. Kita ambil pelan-pelan. Okey, jadi kita ingat kembali. Kita ingat kembali apa pelajaran kita pada pertemuan yang lalu. Ini adalah pertemuan kita yang lalu, iaitu rongga mulut, kerongkong,
lidah, bibir dan hidung. Okey. Baik. Mari kita pergi ke satu persatu. Yang mana satukah yang dikatakan sebagai rongga mulut? Rongga mulut ini ialah huruf yang keluar daripada apabila kita sedut udara, kita masukkan udara ke paru-paru dan udara itu dikeluarkan melalui rongga. Mari kita tengok kalau yang dimasukkan pada rongga. Saya ada bahan ini. Okey, kita tengok ni. Okey, alhamdulillah. Okey. Baik, ini nampak macam real Okey. Ini adalah biasa kalau kat amal komputer, amal sains adalah benda ni. Tapi ini kita khaskan untuk kita fahamkan kat mana yang dimaksudkan sebagai rongga. Ini adalah hidung, ini hidung. Ini adalah mulut, ini mulut kat sini, dan ini ialah lidah. Yang dimaksudkan sebagai rongga ialah daripada ini adalah kerongkong. Ini adalah kerongkong, kan? Yang ini anak lidah yang warna kuning ni kan. Nampak tak kat sini perbezaan warna? Di atas ni, ini kuning untuk menggambarkan anak lidah bahagian ini, dan ini yang warna merah ni adalah saya dekatkan lagi, adalah lidah. Ada ruang yang ada di sini sampailah kita keluar. Kalau kita, ini sebab dalam keadaan mulut yang tertutup. Ini mulut yang tertutup. Bila mulut tertutup, lidah memang akan ke atas. Tapi bila kita buka rongga, sekejap, ada motor lalu tu. Sebab buat kat depan rumah kan, ada motor lalu. Tak apa, bagi dia lalu dulu. Dekat sini, bila kita mengeluarkan bunyi yang bagaimana? Bunyi mad. Alif waw ya. Ini alif waw ya yang berfungsi sebagai mad. Contoh, kalau alif, kita katakan kat sana ba, bu, ta. Maknanya tiada sekatan daripada angin yang kita sedut daripada paru-paru bawa ke saluran kerongkong hinggalah ke mulut. Itu yang dimasukkan ialah rongga mulut. Rongga mulut. Boleh dapat ya? Ulang nak faham. Huruf yang keluar daripada makhraj rongga mulut ialah huruf mad, iaitu huruf alif, waw, ya yang berfungsi sebagai mad. Okey, itu satu. Kemudian yang mana satu kan dikatakan sebagai kerongkong. Yang ini kerongkong. Kerongkong bermula dari sini. Kerongkong akan bermula dari sini. Ini kerongkong. Dari sini satu dikatakan sebagai pangkal kerongkong, atau dikatakan sebagai pangkal kerongkong. Yang atas sikit sini adalah tengah kerongkong, dan ini yang mendekati kepada anak lidah, hujung kerongkong. Jadi sebenarnya untuk kerongkong ini, dia bukannya kat di sini, bukannya terlalu dalam ke bawah. Dia tidak, dia sekitar di sini. Bermula di sekitar di sini. Ya, di sini. Kalau inilah anak lidah yang kuning, anak lidah, dia di sini, pangkal kerongkong, tengah dan hujung. Apakah yang dipangkal? Ini yang dimasukkan yang dalam pertemuan kita yang lalu. Pangkal ialah hamzah ha. Dia duduk di sini. Hamzah ha. Ha ain, dia di sini. Ha ain. Kha ghain, dia sudah menghampiri kepada atas sekali anak lidah ni. Ya, sudah berada di sini. Dapat Bagaimana? Boleh? Dapat Okey, fahamkan semula. Pangkal halkum, tengah halkum ataupun kerongkong, hujung kerongkong. Hurufnya hamzah ha, ain, kha, ghain. Kalau di sini
Kalau di sini kita tengok ini adalah pangkal hamzah, ha, ha, ain, kha, ghain. Dia di sinilah, di sekitar sini. Baik, itu adalah halqum ataupun kerongkong. Baik. Kemudian kita pindah terus ke yang kelima. Yang kelima ini adalah hidung. Hidung kat mana? Hidung dekat sinilah. Kat sini. Ini hidung. Nanti penerangannya akan lebih jelaskan nanti lepas ni. Maksudnya adalah rongga hidung. Huruf yang bertanda sabdu itu huruf nun dan huruf mim yang bertanda sabdu sebab dia melibatkan huruf dengung. Contoh an, Baik. Kita pergi ke yang lebih banyak, iaitu lidah. Lidah, ingat kan ada 18 dalam pertemuan kita yang lalu. Ini lidah. Ini adalah pertemuan kita yang lalu. Dia ada pangkal lidah, tengah lidah, tepi lidah, hujung lidah, tepi hujung lidah. Baik, kita cuba tengok. Kalau saya ada bahan ini, baik kita tengok yang ni. Menarik ni kan. Jangan terkejut pula. Tak adalah orang besar sangat macam ni. Tapi inilah untuk bantu kita dalam perbincangan huruf. Dia ada yang dikatakan sebagai, kalau katakan gigi kacip. Ada kata-kata gigi kacip. Ini lagi kacip. Ada kata gigi gunting. Ada kata gigi seri. Yang atas, yang bawah. Gigi kacip atas, gigi kacip bawah. Sebab nanti dia akan guna perbincangan ini. Kemudian katakan geraham. Yang mana satu geraham? Geraham yang antara bentuk pembacaan adalah geraham. Geraham, kalau sini, kalau ini katakanlah sini kanan, geraham kanan atas. Geraham kiri bahagian atas. Kemudian nanti dalam perbincangan juga kita akan sebut, kalau kita tengok dalam sini, ini ialah gusi. Gusi pada gigi kacip atas. Ini langit-langit keras. Ini langit-langit lembut. Okay. Nanti sebab ini agak complicated juga untuk menerangkan perkara ini supaya di mana makhraj huruf itu keluar. Nanti kita akan sebut ulang balik di mana kedudukan-kedudukan. Kalau kata gusi, yang ini gusi atas. Ini langit-langit keras. Ini langit-langit lembut. Cuba masing-masing gunakan lidah masing-masing, cuba rasa di mana gigi kacip, guna lidah rasa. Ini gigi kacip, kacip atas, kacip bawah, geraham kanan, geraham kiri, gusi atas, dan ada juga nanti gusi bahagian bawah sebelah sini. Dan langit-langit keras, langit-langit lembut. Nanti kita akan huraikan juga apa huruf-huruf yang berkait tentang itu. Tentang lidah tadi, kalau kita tengok lidah ni menarik, amat besar kan. Okey, yang dikatakan sebagai pangkal lidah di sini. Ini pangkal lidah. Ini pangkal lidah. Sini tengah lidah. Ini tepi lidah. Ini tepi lidah. Sini tepi lidah. Tepi lidah. Ada tepi lidah ada dua. Kanan, kiri. Itu tepi lidah. Hujung lidah di sini. Ini hujung lidah. Ini hujung lidah. Tepi hujung lidah, tepi dia. Tepi dia ni kalau ni hujung, tepi dia sikit. Itu yang dimasukkan tepi hujung lidah. Jadi ini lukisan yang lalu. Cuma lukisan ni bentuk beginilah, tapi bila kita dapatkan bahan yang seperti ini, kita akan lebih jelas yang mana satukan di pangkal lidah. Baik, apakah huruf yang keluar daripada pangkal lidah? Huruf yang keluar daripada pangkal lidah ialah huruf qaf di sini. Ini huruf qaf. Qaf di sini, lepas tu kaf depannya sikit. Kalau qaf di sini, andailah kata kalau ini pangkal lidah, qaf di sini, kaf depannya sikit. Tu qaf. Tu kaf. Ini qaf, ini kaf. Kemudian huruf dad, tepi lidah kanan atau tepi lidah kiri, dia atau. Tepi lidah kanan atau tepi lidah kiri, kalau kita gunakan tepi lidah kanan, sepanjang tepi lidah ni dia mengena kepada gigi geraham atas sebelah kanan. Ini kalau tepi lidah ni, kita rapatkan sikit. Okay. Tepi lidah sebelah sini, dia akan kena pada gigi geraham kanan sebelah atas. Kalau gunakan
lidah yang kiri, katakan ni, tapi lidah kiri kena pada geraham atas kiri. Yang ini, kawasan sini. L. Tak apa, lepas ni kita akan bunyikan. Sekarang nak bagi faham dahulu. Kemudian, itu pangkal lidah, tepi lidah. Okey, kita pergi ke tengah lidah pula. Okey, tengah lidah. Tengah lidah apa? Tengah lidah ialah huruf ya, huruf shin dan huruf jim dalam perbincangan kita yang lalu kan. Jadi macam mana dia punya kedudukan dia? Untuk tengah lidah tadi tu, iaitu di sini, sekitar di sini ya. Apa huruf yang keluar dalam perbincangan kita yang lalu? Huruf ya, huruf shin dan huruf jim. Macam mana kita nak kesan? Kita matikan huruf ya. Yang sebelumnya huruf hamzah. Ai. Kita akan rasa tekanan ke langit-langit keras. Ai. Ash. Aj. Itu nak rasakan tengah lidah berada di sini. Lepas ni kita akan lebih detailkan lagi dari segi bunyi. Sekarang kita nak tahu yang dimaksudkan sebagai tengah lidah tu di mana. Itu makhraj yang kalau ikut susunan lah, itu makhraj yang ke-7. Tapi tak apa, pelan-pelan kita tengok kat sini. Kemudian kita teruskan kepada makhraj tepi hujung lidah. Tepi hujung lidah. Tepi hujung lidah maknanya ialah di sini. Kalau ni katakan ni hujung lidah, tepi dia sikit. Tepi dia kat sini. Tepi hujung lidah, dia keluar beberapa huruf akan keluar melalui tepi hujung lidah. Iaitu antaranya ialah huruf lam. Huruf lam ni macam mana nak sebut? Huruf lam ini, apabila kita sebut, dia adalah tepi hujung lidah ditekan pada gusi gigi depan bahagian atas. Okey, macam itu tadi kita sebut tu. Ini adalah gigi. Kita tengok pelan-pelan ya. Gigi. Ini gigi. Dikatakan tekan gusi gigi sebelah atas di sini. Ini gigi atas. Ini adalah gusi. Al. Tepi hujung lidah tadi ni. Tepi hujung lidah mengena kepada, tekan kepada bahagian gusi gigi depan atas. Ni kalau gigi depan macam ni, maknanya belakang dia. Yang sini. Kat sini. Macam mana nak kesan? Al. Itu cara nak mengesan di mana kedudukannya. Kemudian, di tepi hujung lidah juga keluar huruf nun. Kat sini kan? Ni. Nun, lam, ra. Nun, ra, lam. Kita pergi pada huruf nun. Huruf nun, begitu juga tepi hujung lidah, tekan gusi gigi hadapan atas, bahagian atas, berdekatan dengan huruf lam. Kemudian langit-langit lembut. Langit-langit lembut yang mana? Yang ini. Diturunkan. Langit lembut kita turunkan. Keluar angin daripada hidung dan mulut. Dan dia berdengung. Huruf nun ni dia berdengung. Macam mana nak kesan? Bunyi macam complicated sangat kan? Macam mana nak kesan huruf ni? Tak apa, pelan-pelan nanti fahamkan. InsyaAllah boleh faham. Cuba kita matikan huruf nun ni dengan sebelumnya kita letak hamzah. An. Kita akan dah rasa bunyi ada angin keluar sikit ikut hidung kan? An. Itu kedudukan tepi hujung lidah yang kita kenakan kepada ataupun kita tekan pada gusi gigi depan. Gusi gigi depan atas. Dia dekat dengan makhraj huruf lam. Kat situ keluar huruf nun. Seterusnya huruf ra. Tepi hujung lidah juga berdekatan dengan makhraj huruf nun. Dia melencongkan ke belakang. Tepi hujung lidah ni dia lencongkan ke belakang. Dia sudah mengena ke kawasan ini, tetapi dia lencongkan ke dalam. Lencongkan tu maksudnya apa? Lidah tu dibengkokkan ke dalam.
Dia lencongkan ke belakang. Lidah ni lencongkan ke belakang. Ar. Itu huruf ra. Boleh ke? Tak apa, nanti pelan-pelan kita akan sebut satu persatu insya-Allah. Baik, yang seterusnya hujung lidah pula. Yang seterusnya adalah hujung lidah. Ingat yang ini. Hujung lidah akan membentuk huruf ta dal ta, tha dal dha, zai, sin, sad. Okey, pelan-pelan Hujung lidah. Hujung lidah yang ni hujung lidah. Hujung lidah ini diangkat. Ini nak sebut untuk huruf kita pergi dulu huruf ke atas dulu. Ta dal ta. Hujung lidah diangkat kepada gusi gigi gunting atas. Ini mana gigi? Mana gigi? Ini gigi. Ini adalah gigi depan atas. Dia di sini. Di sini. Dia bukan kat sini. Kalau contoh huruf dal, ta, di sini ta tu dia sebenarnya ta dal ta adalah satu makhraj, satu tempat keluar di sini. Cuma tekanan udara yang menyebabkan huruf ini menjadi tebal ataupun nipis. Contohnya huruf ta, huruf itu tebal kan? Tak apa, lepas ni kita fahamkan apa yang masukkan tebal, apa yang dimasukkan yang nipis. Cuma sekarang ni ialah kita nak faham ke mana lidah ni, hujung lidah sekarang cuba rasa hujung lidah. Hujung lidah cuba rasa masing-masing. Kita kena pelan-pelan sebab ini agak teknikal kan. Hujung lidah cuba kenakan hujung antara celah gigi kacip atas dengan gusi. Celah di sini. Dia bukan jauh tidak terkena pada gigi kacip. Dia antara untuk gigi keluar kan ada gusi kan. Ini gusi kan. Gusi gigi gunting atau gigi kacip bahagian atas. Cuba rasakan hujung lidah di sini di sini. Jadi kita bermula dari sini. Ta, ad, dal, ad, ta, al. Cuba misal kata yang biasa kadang-kadang orang tersebut yang agak lain lah. Dia disebut kat sini, disebut dal. Dia sebenarnya bukan dal. Kalau dal, hujung lidah tu terkena pada langit. Dal. Dia dal. Kalau sini disebut hurufnya mestilah kita terasa hujung lidah tu terkena kepada pangkal gigi kacip atas berhampiran dengan gusi ataupun pada gusi ini. Kita nak mudah faham kat sini. Sekitar ini bukan di langit keras. Okey. Itu adalah ta, dal, ta. Kita pergi makhraj yang seterusnya. Yang kita ambil yang ini dahulu. Ambil yang ke bawah. Tadi ke atas. Sekarang kita ambil yang ke bawah. Ke bawah terus yang ni ke bawah. Baik, untuk yang ke bawah, hujung lidah ni, sekarang lidah ni sudah tepat dah ni. Dia berada kat bawah menjuru kepada lidah tu. Okey, ni lidah ni kita boleh angkat sikit sebenarnya. Lidah ni dekat bawah ni, dekat sini. Inilah makhraj huruf nun, huruf zai. Dekat sini kita tulis ni, huruf zai, sin, sad. Kita tengok kat sini. Zai, sin, sad. Zai ni berada kat sini, hujung lidah. Okey, ini dah betul ni. Makhraj ni, lidah ni ke bawah ni dah betul ni. Ini lidah dah ke sini, duduk ke bawah kan lidah ni. Zai, sin, sad. Cuba sebut zai. Dia ni zai. Sin. Sad. Ingat tekanan tu ke mana? Ke gusi gigi gunting sebelah bawah. Yang bawah. Keluar kat sana huruf zai, sin, sad. Tadi yang ke atas, yang inilah. Yang ke atas ta, dal, ta. Yang ke bawah zai, sin, sad. Okey. Baik, sekarang ni yang ke tengah pula. Tha, dhal, dha. Ke mana? Yang ke tengah ini ialah dia di tengah-tengah. Dia macam ni. Okey. Katakanlah ni gigi macam tu, memanglah gigi pun tak begini, gigi palsu. Hujung lidah ni dia berada dekat tengah-tengah macam ni. Tapi tak adalah renggang sangat macam ni, nanti sesuaikanlah kan. Berada dekat tengah-tengah.
Tadi ni masuk ke bawah. Kalau ke atas ni maksudnya ke atas. Untuk tadalta di sini. Sini adalah tengah-tengah. Ini ke bawah. Ini nak bagi faham. Kalau nak gunakan orang betul, letih dia nak tunjukkan lidah. So kita gunakan kaedah inilah. Ini ke bawah, ke tengah, ke atas. Ujung lidah ni. So, sebab ujung lidah ni ada banyak. Yang ke tengah di antara celah gigi, antara gigi kacip atas dengan gigi kacip bawah. Kat sini keluar huruf tha, zal, huruf al. Semua kat tengah-tengah sini. Dapat ke ayah ibu semua? Dapat ke tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat semua, anak-anak semua dapat ke? Kalau tak dapat, nanti ulang-ulang balik video ni, mudah-mudahan dapat membantu. Itu untuk hujung lidah. So tadi kita dah pangkal lidah kita dah, tengah lidah dah, tepi lidah dah, lepas tu tepi hujung lidah pun dah, hujung lidah yang ke atas, ke tengah, ke bawah pun dah. Baik. Jadi yang ini untuk lidah selesai. Untuk lidah selesai. Maka makhraj yang seterusnya ke mana? Makhraj yang seterusnya ialah, kita lihat makhraj yang seterusnya ialah ini yang tempoh hari kan. Tadi rongga mulut dah, kerongkong dah, lidah pun sudah, bibir. Untuk hidung tadi pun sudah kan, kita dah fahamkan nun tanda sabdu dengan mim tanda sabdu. Untuk bibir pula, bibir ini, okay, tapi ini tak ada bibir lah. Bibir dah tak ada. Untuk bibir macam mana kita nak fahamkan? Bibir ini, kan bibir katalah ini ada bibir lah. Bibir kan ada dua, bibir atas, ada bibir bawah. Ini bibir dah tak ada. Cuba fahamkan saja. Bibir untuk huruf fa. Yang keluar daripada bibir kan ini ada fa. Huruf fa ini, bibir bahagian bawah, ni bawah, bibir bahagian bawah, kenakan dengan gigi kacip atas. Gigi kacip yang ni. Jadi, af. Bibir bawah, cuba cari, fahamkan. Bibir bawah, kenakan gigi kacip atas. Ini, gigi kacip. Jadi bunyi af, fa, af. Itu untuk fa. Kalau bibir dengan bibir, lepas tu kita bulatkan sikit bibir, dia akan bentuk huruf waw. Waw. Huruf waw. Lepas tu, kalau mim dengan ba, pertemuan dua bibir, tetapi sentuhan yang ringan, sentuhan yang lembut. Jangan terlalu tekan. Ba dengan mim ni jangan sebut ba. Dia bukan ba. Bukan tekan sangat, dia ba. Mim. Dia bukan mim. Dia tak tekan sangat macam tu. Dia bibir, sentuhan bibir atas dengan bibir bawah dengan sentuhan yang ringan. Agak mendalam untuk hari ni. Jadi dia agak complicated dan agak memerlukan kefahaman kita menyambung kedudukan makhraj huruf, dengan kita menggunakan bahan-bahan yang ini. Jadi untuk malam ni kita fahamkan dahulu. Okey, kita ambil semua bahan ni. Okey, ingat tadi kalau rongga mulut, kita cuba ulangkan, fahamkan rongga mulut adalah tiada sekatan. Terus daripada paru-paru naik ke atas ke melalui kerongkong terus ke mulut. I, u adalah huruf apa tadi? Huruf mad. Tadi kat sini kan, huruf mad, alif waw ya. Kemudian kerongkong, ingat balik tadi, dia sebenarnya tidak jauh, berada di sini, pangkal, tengah dan hujung menghampiri kepada anak tekak. Itu untuk kerongkong. Kemudian untuk lidah, ingat balik, untuk lidah ni tadi dia ada pangkal lidah, tengah lidah dan hujung lidah ni, dan tepi hujung lidah dan tepi lidah. Ingat balik. Kemudian bibir, maksudnya bibir di sini, pertemuan antara bibir dengan bibir. Dan kalau untuk hidung, nun yang bertanda sabdu ataupun mim yang bertanda sabdu. Jadi sekarang ni keperluan kita ialah
keperluan kita ialah satu, faham kedudukan itu. Kemudian keperluan yang paling utama ialah kita perlu membunyikan. Perlu membunyikan tu maksudnya ialah untuk kita mengesan benar ke mana kedudukan-kedudukan itu dengan kita mematikan huruf-huruf yang 28 huruf ini, dan sebelumnya kita letakkan huruf hamzah, yang kemudian huruf yang kita nak kesan kita matikan huruf-huruf itu. Jadi penting perkara itu. Jadi dalam pertemuan ini cuba kita berlatih sebentar. Cuba kita berlatih sebentar, ambil masa sikit ya. Maksud berlatih ialah siapa yang menggunakan Iqra ini, kita ambil yang ini dahulu. Siapa ini ramai yang ada. Buka muka surat 50. Muka surat 50. Muka surat 50. Tak apa, malam ni ambil masa sikit tuan-tuan ya, ayah ibu ambil masa sikit. Dalam muka surat 50, siapa yang menggunakan Iqra yang dibekalkan di sekolah-sekolah di tahun 1 ada. Tapi kalau misalnya kata tempoh hari kita dah maklumkan, kalau tak ada kita boleh juga guna buku ini ataupun kitab ini. Boleh juga di bawah tajuk huruf mad. Huruf mad ini di bawah Iqra adalah Iqra 2. Iqra 2. Kita cuba selak. Ya, Iqra 2. Kita tengok pelan-pelan. Selak sama-sama supaya kita nak fahamkan apa yang dimaksudkan sebagai mad tu tadi. Ya di sini. Iqra 2, siapa yang gunakan kitab ini warna merah, dia muka surat 14 Iqra 2. Surat 14 Iqra 2. Okey. Dua-dua benda yang sama. Maksudnya begini. Cuba tengok ya, kita ambil contoh yang ambil yang ni. Contoh yang sama, buku yang sama, buku yang berbeza tapi contoh yang sama. Yang dimaksudkan tadi dengan rongga mulut. Disebut dia panjang. Ma, ha, za, la, ka, na, ra. Maknanya tiada sekatan. Itu maksud rongga mulut. Alif, waw, ya. Di sini adalah contoh untuk alif. Untuk waw ada di muka surat lain. Tapi untuk pertemuan pada kali ini, kali ketiga ini, nak fahamkan apa maksud rongga mulut. Ya, satu. Habis. Kemudian kita nak pada huruf-huruf, kita nak mengesan huruf yang keluar daripada kerongkong. Malam ni kita ambil masa sikit. Cuba sebut hamzah. Kita sebut hamzah, kemudian kita matikan huruf ha, ha. Rasakan tak? Kalau hamzah kalau huruf ha, kalau huruf ha tu sini ha. Huruf ain itu huruf ain. Huruf kha dia kat mana? Ingat dekat sini. Ni kan huruf ghain juga sama di sini. Balik semula kat sini. Dia bukan banyak sangat angin tu. Dia cukup sudah memadai. Dia kata bukannya angin tu datang daripada dada. Paling jauh pun pangkal halkum. Pangkal kerongkong. Ha, hamzah. Ha, ain, ghain, kha. Di sini. Ini untuk tadi yang tadi untuk kerongkong. Kita pergi ke lidah. Lidah tadi kan banyak kan? Kita cuba dapatkan untuk di mana kedudukan lidah kita, dan kita menyebut dia dengan usaha yang terbaiklah, usahakanlah. Dia pangkal lidah ni, pangkal lidah ni qaf kat sini. Cuba sebut qa, aq,
dia ada qalqalah sebenarnya qaf ni, tapi untuk mengesan makhraj kita cari dahulu. Nanti kalau dah sampai tajuk sifat huruf, dia memanglah bunyinya alqa begitu. Tapi nak mengesan dia kasi alq. Depan sikit ialah ak. Depan sikit dulu kaf ak. Belakang alq. Depan ak. Kita dia ada sifat hamas ak begitu sebenarnya. Tapi kita sekarang nak mengesan. Nak mengesan kat mana kedudukan lidah kita? Alq, ak. Kalau qaf, alq, kaf, ak. Tapi ingat ya, ini kita belajar belum habis ni. Tak masuk lagi sifat huruf. Kalau masuk sifat huruf, bunyi sebenarnya ialah alqa, alqa, ak. Itu kalau kita dah masukkan sifat huruf. Malam ni kita nak bentangkan ke mana kedudukan untuk huruf qaf ini. Ada faham tu pelan-pelan, jangan cepat sangat. Okey, untuk ya di tengah lidah. Ai. Rasa tak lidah tengah lidah tu naik ke atas? Ai. Ash. Aj. Begitu juga huruf jim ini. Huruf jim ini adalah dia ada qalqalah juga. Aj. Begitu. Aj. Tapi kita nak mengesan aj. Kita akan rasa tengah lidah ini dia akan terkena kepada lelangit ini. Tengah lidah akan terkena kepada lelangit. Cuba sekali lagi. Ai. Ada terasa tak tengah lidah tu naik ke atas? Ada kan? Ash. Aj. Rasakan. Okey. Kemudian tepi lidah. Kita bagi tepi lidah. Bunyikan dahulu. L. Tepi lidah, ingat tepi lidah terkena kanan atau kiri. Kalau guna kanan, kena pada geraham atas kanan. Kalau guna kiri, geraham atas kiri. Untuk huruf dad ini memang agak sukar, tetapi maksud sukar itu bukan untuk kita lari, tapi kita untuk banyak berlatih. L. Dad. L. Boleh kanan, boleh kiri. Sunat guna kanan. Tapi tak boleh kedua-duanya boleh. Sunat kanan Untuk huruf dad. Tadi tepi hujung lidah kita cari. Tepi makhraj huruf lidah, tepi hujung lidah makhrajnya. An. Cuba bunyikan an. Al. Ar. An. Ar. Al. Okey. Pelan-pelan. Hujung lidah ke atas. Huruf dal. Cuba rasakan ad. Rasa tak kat situ? Hujung lidah kena pada gigi kacip atas. Ad. Dia sebenarnya kalau huruf ta ni juga ada hamas, dia at. Begitu. Tapi kita nak mengesan bunyi ad dahulu. Huruf dal juga ad. Tapi kita nak mengesan ad. Cuba rasakan. Mesti berada hujung lidah ni mesti kena di sini. Mesti kena sini. Ingat balik jangan kena kat sini. Begitu out dengan huruf ta. Out. Huruf ta ni juga ada qalqalah. Out. Tapi kita nak mengesan, nak mencari makhraj ini, kita matikan saja huruf tu. Ini lidah. Selesai. Lepas tu bibir. Bibir dah belum tadi. Fa. Bunyikan balik. F. Fa. Ba. Ab. Mim. Am. Waw. Au. Itu bibir. Okay. Huruf hunah, huruf nun. An. Untuk huruf yang hunah ini, macam mana kefahaman kita untuk kita fahamkan? Dan untuk nun tadi yang bertanda sabdu, setelah kita faham kedudukan huruf nun tepi hujung lidah, kedudukan yang sama, cuma kita dengungkan dia. An. Kalau huruf mim kita tutup bibir. Itulah isi pelajaran kita pada malam ni. Mudah-mudahan dapat difahami dengan kita datangkan replika-replika ini untuk memudahkan kefahaman kita, insya-Allah. Jadi masa pun mengambil masa lebih daripada 30 minit. Mudah-mudahan
semua dapat manfaatnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua dapat manfaat daripada isi pelajaran pada malam ni. Dan kalau misalnya kata ada kurang faham, kena diulang-ulang lagi dan ulang lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita pun dah sampai pukul berapa dah ni? Mari tengok jam. Hari ni sampai pukul 1.24. 1.24 ni malam ni, pagi ni. Jadi kita cuba tengok, bolehlah tengok apa yang ada di luar sana tu. Sekarang dah tadi hujan. Okey, tak apa. Ini sebagai selingan lah ni untuk sebelum kita tutup. Hujan gerimis. Okey, tak apa InsyaAllah kita jumpa lagi dalam pertemuan-pertemuan kita yang seterusnya. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, ayah ibu, muslimin dan muslimat diberikan istiqamah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.